Kita akan menyambut ketibaan Ramadan pada hari Selasa 12 Mac 2024 untuk memenuhi kewajipan menyempurnakan salah satu rukun Islam, yaitu ibadat berpuasa, menahan diri daripada makan, minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari sepanjang bulan Ramadan. Orang beriman dan bertakwa sentiasa dengan merindui kehadiran bulan Ramadan yang mulia ini dengan penuh keterujaan dan kegembiraan disebabkan berhasrat mahu merebut segala kelebihan dan ganjaran yang terkandung di dalamnya. Rasulullah SAW apabila melihat kehadiran anak bulan Ramadan, baginda akan berdoa sebagaimana yang diriwayatkan daripada Talha bin Ubaidillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana idza ra'a al-hilal qala Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah." Bermaksud, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam melihat anak bulan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berdoa, "Ya Allah, keluarkanlah anak bulan ini dengan keberkatan dan keimanan, serta berikanlah keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu anak bulan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdasarkan ayat 183 surah Al-Baqarah yang khatib bacakan pada awal khutbah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan perkataan la'allakum yang membawa maksud supaya kamu untuk menjelaskan tujuan mensyariatkan ibadat puasa. Sejarah Islam menguraikan pengakuan perkataan la'allakum mempunyai 3 peranan. Pertama, ta'lil ibadat puasa dijadikan penyebab keberhasilan takwa. Yang kedua, tasrif ibadat puasa untuk menambah ketakwaan. Ketiga, turja meletakkan sepenuh harapan kepada Allah agar tergolong dalam kalangan orang yang muttaqin, yaitu yang bertakwa. Ketiga-tiga peranan ini menggambarkan betapa besarnya kedudukan takwa yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Ketika seorang yang berpuasa berjaya menahan serta mengawal keinginan nafsu, bermakna hati dan akalnya sentiasa bersedia menerima petunjuk ilahi, sehingga gemar melaksanakan amal kebaikan dan cenderung membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan takwa, matlamat utama untuk dicapai dalam bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan, Ramadan mengandungi pelbagai keistimewaan. Ramadan menyuntik semangat dalam jiwa orang beriman untuk berlumba-lumba melakukan amal kebaikan. Maka sebab itu Ramadan menjelmakan suasana ibadat yang luar biasa. Kehadiran solat berjemaah dan solat tarawih di masjid atau bersama ahli keluarga memberikan kesempatan untuk umat saling memupuk ukhuwah persaudaraan. Ibadat berpuasa kembali menyuntik sifat ihsan yang sedia ada dalam jiwa mukmin, sehingga mengisapi akan kesusahan yang dialami oleh golongan fakir miskin yang terpaksa berlapar dahaga kerana tiada makanan atau terputus bekalan makanan. Rebutlah peluang untuk meraih pahala dengan memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan dengan niat ikhlas mata-mata untuk mendapat keridhaan ilahi. Sebelum tibanya Ramadan, setiap muslim dianjurkan untuk bermuhasabah diri sebagai persediaan dan persiapan untuk melangkah masuk ke dalam bulan penuh keberkatan ini. Ramadan mestilah disantuni dengan penuh pengharapan, disusuli persiapan kerohanian dan persiapan umum seperti berikut. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi peluang, kesempatan dan kesehatan berupaya melakukan ibadat sepanjang bulan Ramadan. Yang kedua, membiasakan diri dengan menggandakan ibadat-ibadat sunat lebih daripada kebiasaan seperti solat sunat, zikir, istighfar dan selawat. Ketiga, memperbanyakkan bacaan dan mengulang hafalan Al-Quran. Keempat, mengulang kaji hukum hakam berkaitan dengan ibadat puasa. Yang kelima, merancang perbelanjaan cuaca berpuasa dan bersahur secara berhemat tanpa membazir. Keenam, memperuntukkan sebagian harta untuk amalan
sajaan berbuka puasa di masjid, surau dan untuk fakir miskin, anak yatim serta mereka yang memerlukan. Ketujuh, masjid dan surau yang menganjurkan majlis berbuka puasa hendaklah memastikan kelancaran, menjaga kebersihan dan mengatur kehadiran anak-anak tanpa mencetuskan gangguan untuk jemaah beribadah, terutama ketika salat tarawih. Ke-8, para peniaga melakukan kegiatan urus niaga dengan jujur, memastikan barang jualan dalam keadaan baik, bersih, selamat digunakan serta menepati timbangan maupun ukuran. Ke-9, penganjur bazar jualan berbuka puasa atau pihak berkuasa tempatan menyediakan kemudahan tempat solat bagi memudahkan para peniaga menunaikan solat, terutama fardu asar dan maghrib. Jemaah yang dilimpahi rahmat Allah, hendaklah dijadikan contoh amalan doa menyambut kedatangan Ramadan yang diamalkan oleh para salafus salih, terdiri daripada sahabat dan tabi'in. Antara doa yang mereka amalkan ialah Allahumma sallimni fi Ramadana wassallim Ramadana li wassallamhu minni mutaqabbala. Bermaksud, ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya Ramadan, sejahterakanlah Ramadan bagiku dan terimalah diriku ibarat pada bulan ini. Demi memastikan puasa tidak hanya sekadar perbuatan menahan lapar dan dahaga, ibadat puasa hendaklah dilaksanakan menurut aturan syarak berlandaskan wahyu dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib menasihatkan agar umat menjaga adab-adab ibadat puasa, antaranya meninggalkan perbuatan sia-sia, tidak mengumpat, tidak memfitnah, tidak tidur berlebihan pada siang hari, menjaga panca indera daripada mengundang perbuatan dosa, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang boleh mengakibatkan terhapusnya pahala ibadah. Lihatlah Ramadan yang bakal tiba sebagai medan untuk melakukan perubahan diri ke arah insan bertakwa, insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Ramadan ibarat laut yang dilimpahi pelbagai hasil di dalamnya. Beruntung bagi nelayan yang bersungguh-sungguh mengutip hasil sebagai bekal untuk dibawa pulang. Jemaah rahimakumullah, mimbar menyenaraikan beberapa peringatan. Pertama, Ramadan ialah kesempatan untuk umat merebut sebanyak mungkin ganjaran dan kelebihan kurniaan ilahi. Kedua, perbanyakkan doa agar Allah Subhanahu wa taala memberi bimbingan dan kekuatan untuk kita cekal menyempurnakan ibadat puasa dengan hati yang cenderung melakukan amal kebaikan dan pada masa yang sama meninggalkan segala larangannya. Ketiga, lakukan persiapan lahiriah daripada segi menjaga kesihatan diri, juga persiapan rohaninya daripada segi mengukuhkan ketakwaan iman. Keempat, jauhi perbuatan membazir dengan menyediakan makanan yang berlebihan atau mengeluarkan perbelanjaan besar yang mengandungi unsur-unsur pembaziran kerana didorong nafsu untuk menjamu selera secara berlebihan, seolah-olah ada pesta makanan semasa berbuka puasa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz-zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.